Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam satu Malaysia kepada ahli panel dan sidang hadirin yang disayangi sekalian. Saya Farah Nudiana binti Zamri selaku moderator dalam perbincangan forum kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan saya Fatimah Azhara. Saya di sini akan menjadi peneman kepada Cik Farah Liana pada hari ini selaku moderator kedua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini beramai-ramai untuk sesi forum kali ini. Pada forum hari ini kita akan membincangkan kaedah dan langkah-langkah yang terbaik untuk mengeluarkan pengaruh kolonisasi dalam pemikiran generasi muda, seterusnya muncul berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi songsang. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum pada hari ini berkisarkan pengaruh yang tersebar di Malaysia akibat daripada penjajahan yang telah menaluki corak pemikiran bangsa yang dijajah. Dalam masa yang sama, kesan daripada Melanism dan pasca Melanism telah menghasilkan pelbagai ideologi yang baharu menyebabkan telah mempengaruhi manusia sejagat. Melanism dalam falsafah merupakan satu pemikiran atau gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalism agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ianya telah meliputi pemodenan budaya, seni, pegangan adat resam dan sebagainya, di mana konsep Melanism yang berasal daripada perkataan Latin iaitu perkataan modo yang bermaksud recently, just dan now. Setelah beberapa abad berlalu, kemunculan pemikiran pasca Melanism ini telah menyebabkan perubahan pemikiran era Melanism yang dianggap tidak sesuai lagi. Pemikiran pasca Melanism ini telah berleluasa kerana kemajuan teknologi barat. Selain itu, banyak pemikiran baharu muncul pada era ini seperti humanism, feminism, pragmatism, hedonism dan lain-lain. Antara salah satu tokoh pasca Melanism adalah Jean-François Lyotard. Okey, sebagaimana yang dijelaskan oleh Farah tadi, modernisasi telah mengubah pemikiran masyarakat. Kita juga tahu bahawa modernisasi di negara kita telah dibawa oleh penjajah ataupun koloni barat, terutamanya pengaruh dari Britain yang banyak mencorak politik dan sosial budaya masyarakat kita. Dari segi pemikiran masyarakat negara kita sangat jelas dipengaruhi oleh barat sejak sebelum merdeka hinggalah pasca merdeka. Kita selaku warga negara yang merdeka dan ingin membentuk sebuah masyarakat moden mengikut acuan sendiri, maka seharusnya kita berusaha untuk keluar dari kepompong penjajah dan membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri dan identiti tersendiri. Baiklah, sebelum kita berborak dengan lebih panjang, saya memperkenalkan dulu barisan panel dan tetamu jemputan kita pada kali ini ya. Ramai ya Cik Farah, ahli panel dan tetamu kita pada hari ini. Yang terdiri daripada Cik Azila, Umi, Atirah, Dalila, Faizah, Ashikin, Julia dan juga Cik Angeline. Apa khabar semua? Saya harap kalian semua sihat dan baik-baik sahaja ya. Sungguh cantik dan molek para panel kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulakan kupasan topik pada hari ini, saya ingin menerangkan bahawa forum kita hari ini mempunyai dua sesi iaitu kita akan menjawab persoalan yang berkaitan dengan tajuk forum serta kita akan membuka soalan kepada para hadirin sekiranya ada soalan yang ingin diajukan. Tanpa membuang masa perbincangan kita pada hari ini, para hadirin dan panel boleh memula mengupas mengenai tema kita pada hari ini. Okay, baiklah, terima kasih. Miss Angeline, saya ingin bertanya soalan kepada Miss Angeline. Di awal perbincangan tadi, saya ada mendengar bahawa moderator ada menyatakan tentang fahaman modernisme dan juga pasca modernisme. Jadi soalan saya, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan fahaman modernisme dan pasca modernisme? Mungkin Miss Angeline boleh terangkan dengan lebih lanjut? Sejahtera. Modernism adalah gerakan falsafah yang seiringi dengan perubahan budaya dan perubahan timbul dari transformasi luas dan luas di dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Modernism secara umumnya merangkumi aktiviti dan ciptaan mereka yang merasakan bentuk tradisi seni, seni bina, kesusastraan, kepercayaan agama
falsafah organisasi sosial, kegiatan hidup seharian dan sains menjadi tidak sesuai dengan tugas mereka dan ketinggalan zaman dalam persekitaran ekonomi, sosial dan politik yang baru dalam dunia perindustrian yang baru muncul. Manakala pasca modernisme mempertikaikan konsep kebenaran mutlak berasaskan logocentrism ataupun dikenal sebagai berpusat akal, kaedah saintifik dan objektiviti. Mereka berpandangan bahawa pemikiran moden yang menggerakkan modernisasi dan revolusi perindustrian telah menghilangkan hubungan antara manusia, merendahkan martabat dan nilai tradisi kemanusiaan. Okey, baiklah. Jadi bagaimana lahirnya fahaman pasca modernisme ini sehingga ia boleh memberi kesan buruk kepada manusia? Pasca moden mula dirasai dalam ilmu sains sosial pada hujung tahun 70-an dan pertengahan 80-an. Akan tetapi kesannya dalam antarabangsa mula dikaji pada tahun 1990-an. Pelbagai pendapatan dan telahan-telahan di luar berhubung dengan perkara ini. Michael Coulter dalam pengajiannya beliau menjelaskan bahawa kemunculan awal pasca modernisme adalah sekitar 1970. Tempoh waktu antara 1945 dan 1970 adalah lebih tepat sebagai era lewat modernisme, or call as late modernism. Namun sekitar tahun 60-an dan 70-an lebih jelas dan diperkukuh lagi dengan kelahiran tokoh-tokoh atau pemikir-pemikir yang fanatik dan tahun-tahun tersebut. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Jean Frankfurt, London, or Jenkins Derrida, Michael Foucault, Jean Derrida, Aaron Toynbee dan sebagainya. Penyerapan idea pasca modernisme telah memberi implikasi dan cabaran yang besar kepada kehidupan dalam tamadun manusia. Antara implikasi dan cabaran pasca modernisme relatif ialah liberalisme dalam akidah agama dan menjadi semua agama adalah benar dan sama. Pembentukan nilai etika berasaskan kepada pemikiran hedonisme, memperjuangkan hak asasi yang melibatkan isu gender seperti gerakan feminisme, sistem ekonomi consumerism mementingkan keuntungan dan juga menggunakan image, prestige dan juga simbol dan sebagainya. Terima kasih kepada Encik Angeline, begitu jelas keterangan yang diberikan oleh Encik sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, apa kata kita meneruskan lagi perbincangan ini? Silakan. Terima kasih pada saudari Farah. Baiklah, umum mengetahui bahawa generasi muda merupakan aset penting watan. Namun dengan wujudnya ideologi baru hasil daripada pengaruh kolonisasi, budaya yang dahulunya menjadi kebanggaan kini ditinggalkan kesepian. Mereka kelihatan lebih mengagungkan budaya asing. Pada pendapat panel, apakah langkah efektif yang dapat diaplikasikan oleh ibu bapa untuk menghapuskan ideologi ini? Terima kasih kepada pengaju soalan dan juga moderator. Langkah efektif yang perlu diaplikasikan oleh ibu bapa untuk melahirkan generasi muda yang terpelihara daripada pengaruh budaya asing ialah ibu bapa perlu memantapkan keimanan dan jati diri anak-anak. Ibu bapa perlu mendidik anak-anak mereka dengan ilmu agama sejak dari kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan erti kata lain, ibu bapa lah yang bertanggungjawab untuk membentuk kepribadian anak-anak mereka. Adalah sewajarnya ibu bapa tersebut melengkapkan diri anak-anak mereka dengan ilmu duniawi dan juga ilmu akhirat untuk dijadikan bekalan. Sebagai contoh, generasi muda pada hari ini terlalu terdedah kepada pengaruh dunia luar, terutama melibatkan dari segi pergaulan bebas, pemakaian dan penggunaan bahasa dalam percakapan mereka. Dengan adanya ilmu agama yang lengkap akan memudahkan mereka untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadi dengan ini, pengaruh kolonisasi ini akan terbendung dengan adanya ilmu agama dalam diri anak-anak muda hasil daripada didikan ibu bapa mereka. Benar sekali apa yang disampaikan oleh panel Encik Asikin kita. Ibu bapa merupakan contoh atau ikutan yang pertama yang dilihat apabila mereka membesar. Bak kata pepatah, seperti ketam mengajar anak berjalan lurus sedangkan diri sendiri berjalan menyiring. Peribahasa ini mungkin kedengaran agak kelakar, namun ia sangat padat dengan nasihat dan peringatan agar kita sebagai ibu bapa sentiasa berusaha memperbaiki diri mereka supaya memberikan tauladan yang baik untuk anak-anak contohi kelak. Seterusnya, saya akan mempersilakan saudari Umi untuk mengutamakan sebarang persoalan yang berkaitan dengan isu ini. Terima kasih saudari Farah.
Baiklah, sejak akhir-akhir ini, isu ini menjadi isu hangat di Malaysia dan sangat mengganggu pemikiran saya, iaitu berkenaan dengan kepercayaan karut, tahyul dalam kalangan masyarakat, terutama sekali generasi muda, sehingga ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan dan Rasul serta wujudnya agama baru. Seharusnya pada zaman yang serba canggih ini, pemikiran kita semakin terbuka dan berfikiran logik. Tetapi isu ini masih berleluasa. Adakah disebabkan wujudnya dunia tanpa sepadan di mana dapat mengakses semuanya di hujung jari? Jika benar, siapakah dan apakah yang perlu dilakukan untuk menghapuskan ideologi songsang ini dari terus membarah dalam komuniti? Berdasarkan soalan yang telah diajukan kepada saya sebentar tadi, saya setuju bahawa ideologi songsang berkenaan kepercayaan karut ini adalah disebabkan oleh wujudnya dunia tanpa sepadan di mana semua perkara hanya boleh diakses di hujung jari sahaja. Jadi bagi saya, peranan siapa yang paling penting untuk menghapuskan ideologi songsang ini ialah pihak kerajaan. Hal ini kerana pihak kerajaan perlu mengambil tindakan serius berkenaan perkara ini kerana ia melibatkan soal akidah dan kepercayaan seseorang tersebut. Seperti yang kita tahu, pernah berlaku sebelum ini telah wujudnya golongan anti hadis. Jadi pihak kerajaan di peringkat pusat seperti JAKIM dan juga di peringkat negeri seperti Jabatan-Jabatan Agama telah mengambil tindakan untuk menangani gejala songsang ini daripada terus berleluasa. Tindakan yang diambil ialah pihak tersebut telah mengeluarkan fatwa pada 19 Jun 1986. Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan telah meneliti secara khusus terhadap sebuah buku yang berjudul Hadis Satu Penilaian Semula dan seterusnya menyimpulkan bahawa buku tersebut telah bercanggah dengan ajaran Islam dan orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum adalah terkeluar daripada ajaran Islam. Jadi, Jawatan Kuasa juga telah mengesyorkan kepada Kementerian Dalam Negeri supaya buku tersebut diharamkan. Selain itu, kerajaan juga telah mengharamkan pertubuhan ajaran sesat dan penyebaran agama yang tidak bermoral disebarkan dalam masyarakat, terutama penyebaran melalui media sosial. Hal ini akan menyebabkan berlaku penyelewengan agama. Setakat ini sahaja yang dapat saya ulaskan. Saya berharap agar jawapan yang saya ulaskan ini menjawab semua persoalan yang ditanya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Ashikin untuk kupasan yang panjang lebar sebentar tadi. Benar sebagaimana yang dijelaskan bahawa ajaran-ajaran sesat serta amalan-amalan yang bercanggah dengan akidah Islamiah amat membimbangkan pada masa kini, terutamanya dalam kalangan remaja. Hal ini disebabkan dakwah-dakwah tersebut amat mudah tersebar melalui kecanggihan teknologi maklumat yang tanpa sepadan pada masa kini. Oleh itu, pihak kerajaan dan masyarakat itu sendiri perlulah memainkan peranan untuk membendung perkara itu daripada terus berleluasa. Wah, sangat padat isi jawapan yang disampaikan oleh panel Ashikin kita ya Encik Zahra. Amat terpegun. Terima kasih buat Encik Ashikin atas keterangan itu tadi. Seterusnya kita akan meneruskan perbincangan dengan lebih lanjut. Dipersilakan. Assalamualaikum saudari moderator. Saya ingin menanyakan soalan dan soalan saya khas ditujukan kepada saudari ahli panel kita yang ketiga iaitu saudari Julia. Pelbagai langkah telah diambil untuk mengelakkan pengaruh kolonisasi dalam kalangan generasi muda. Soalan saya, apakah implikasi atau kesan yang kita hadapi sekiranya langkah tersebut tidak diaplikasikan dengan segera? Terima kasih kepada saudari Azila. Pada pendapat saya, kesan yang dapat kita lihat seperti raja atau sultan kehilangan kuasa, penderitaan rakyat dalam ekonomi, isu sosial, semangat kenegaraan akan terhakis dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan kedaulatan negara kita akan terancam. Sebagai contoh, semasa pemerintahan penjajah, raja-raja Melayu telah dipaksa mengikut pegawai British dalam semua urusan pentadbiran kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Islam sahaja. Tanpa disedari, tindakan ini telah menghakis keistimewaan kita sebagai rakyat Melayu lah, bangsa Melayu sedikit demi sedikit. Oleh itu, langkah tersebut haruslah dijalankan dengan baik agar perkara sebegini tidak akan berlaku. Selain itu, ianya juga akan menyebabkan berlakunya perpecahan kaum. Itulah yang kita takut sekali berlaku. Terima kasih. Baiklah, soalan saya yang seterusnya ialah mengenai kolonisasi.
Seperti yang kita sedia maklum bahawasanya kolonisasi ialah merupakan masyarakat yang tertakluk kepada penjajah sama ada dari aspek fizikal, material, pemikiran dan intelektual seperti Barat telah berjaya mempengaruhi dunia. Namun saya ingin tahu apakah punca yang berlaku kolonisasi? Mohon pencerahan Saudari Julia. Itu sahaja soalan saya. Pada pendapat saya, terdapat pelbagai punca kenapa kita dijajah. Namun antara yang menjadi punca utamanya ialah hasil kekayaan pertanian yang dimiliki oleh negara kita. Ini kerana selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, kuasa penjajah yang tewas seperti British dan Perancis tidak mempunyai kekayaan bagi membiayai aktiviti ekonomi mereka lah dan politik di tanah jajahan mereka. Jadi dengan melakukan penjajahan ini, mereka dapat menampung kerugian yang dihadapi di negara mereka. Itulah menjadi sebab utamanya. Terima kasih kepada saudari pengacara. Terima kasih kepada Cik Julia atas perkongsian dan penerangan sebentar tadi. Tanpa kita membuang masa lagi, mari kita teruskan perbincangan ini dengan mempersilakan saudari Atira untuk mengajukan soalan kepada mana-mana ahli panel kita. Terima kasih Zahra. Sejak kebelakangan ini, isu LGBT menjadi masalah sosial dan keganasan yang dilihat semakin membimbangkan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda yang mudah terpengaruh dengan benda-benda baru, dan ini bukan berpunca daripada pengaruh Barat semata-mata, namun ia turut dipengaruhi faktor-faktor lain. Justru itu, bagaimana isu LGBT ini tersebar dalam kalangan generasi muda dan apakah jalan penyelesaian yang terbaik bagi menghindari mereka daripada terus terjebak dalam LGBT ini? Mohon penjelasan. Benar Cik Atira, akhir-akhir ini isu lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT makin membimbangkan. Adakah ini disebabkan kurang didikan agama yang diterapkan oleh ibu bapa atau disebabkan keinginan diri sendiri yang ingin mencuba perkara yang luar jangkaan? Dan bagaimana cara untuk kita mengenangi isu tersebut? Boleh Encik Faizah sebagai panel yang seterusnya untuk menjelaskan lebih terperinci. Ya, terima kasih saudari Atira. Kebanyakan homoseksual, lesbian, gay dan transgender mulai menyedari dirinya mempunyai kecenderungan berbeza ketika dalam usia muda. Kajian menunjukkan perilaku homoseksual dan penarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15 tahun. Kemunculan media sosial sebenarnya memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu, tidak semua perkara yang dikongsi dan disebarkan memberi impak negatif kepada manusia. Hal ini termasuklah penyebaran budaya transseksual yang mana sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga boleh menyebabkan ketagihan kepada sesiapa yang menggunanya. Oleh itu, cara yang terbaik untuk menghindari dari terjebak dalam LGBT ini ialah memberi sokongan moral dan didikan agama agar golongan ini tidak terus terpesong jauh. Pihak kerajaan dengan kerjasama organisasi agama perlu merangka strategi yang berkesan bagi memulihkan golongan LGBT. Misalnya menubuhkan sebuah badan kebajikan yang bertanggungjawab membawa golongan terbabit kembali ke pangkal jalan. Kempen boleh dianjurkan dengan giat oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan untuk membendung dan membanteras gejala tersebut. Kempen boleh diadakan menerusi media elektronik seperti televisyen atau internet dan media massa bercerita seperti akhbar. Iklan dan rencana tentang isu LGBT dan cara membasmi gejala LGBT seharusnya dipaparkan untuk pengetahuan masyarakat umum. Terima kasih. Terima kasih Encik Faizah atas perkongsian sebentar tadi. Di sini saya dapat simpulkan secara ringkas di mana kita dapat lihat banyak cara-cara yang boleh kita mengenangi supaya isu ini dapat dielakkan di dalam negara kita. Baiklah, kita akan meneruskan lagi sesi soal jawab yang seterusnya. Terima kasih saudari moderator. Saya ingin bertanya, iaitu selepas revolusi industri
negara barat kiat memperluaskan pengaruhnya ke negara pinggir melalui proses modernisasi yang bertujuan menjadikan negara tersebut sebagai pembekal bahan mentah. Untuk meluaskan pengaruh ini, mereka menggunakan pelbagai pendekatan bagi mempengaruhi rakyat negara tersebut dengan cara hidup negatif mereka melalui budaya hedonism. Pada pandangan Cik, apakah cara-cara yang boleh dilakukan untuk menangani masalah budaya hedonism yang memberi pengaruh negatif dan boleh merosakkan generasi muda pada zaman sekarang? Terima kasih Saudari Atira dan saudara-saudari moderator Farah. Bagi saya, apa yang dikatakan oleh Saudari Atira adalah benar kerana jika kita boleh lihat pada masa kini, ramai masyarakat kita muda terpengaruh dengan budaya hedonism dan selalunya akan memberi impak negatif jika kita tidak mengambil langkah untuk menangani masalah ini. Oleh itu, terdapat beberapa cara yang boleh kita ambil untuk menangani masalah budaya hedonism yang memberi impak negatif kepada generasi muda pada zaman sekarang, iaitu ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Ramai ibu bapa sekarang yang tidak mempedulikan anak-anak. Mereka kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing. Sebagai ibu bapa, mereka haruslah menjadi contoh yang terbaik untuk anak-anak kerana dengan cara ini mereka akan merasakan diri mereka disayangi dan dalam masa yang sama dapat mengelakkan berlakunya perkara yang tidak baik. Ibu bapa haruslah meluangkan masa dan bersantai bersama anak-anak. Ibu bapa haruslah meluangkan masa dan bersantai bersama anak-anak mereka agar dapat mengeratkan lagi hubungan dalam institusi kekeluargaan. Punca perceraian juga kadang-kala menjadi salah satu sebab anak-anak lakuan yang tidak baik kerana mereka sering rasa bahawa tiada siapa yang menyayangi dan mempedulikan mereka. Akan tetapi ada juga segelintir pasangan walaupun mereka sudah bercerai, mereka sering memberi kerjasama dan membesarkan anak-anak mereka bersama kerana mereka tahu anak mereka perlukan kasih sayang yang cukup dan ingin memberikan yang terbaik untuk anak mereka. Selain itu, cara untuk mengatasi budaya hedonism ini ialah mempunyai nilai-nilai murni. Penamaan dan pengukuhan nilai-nilai Islam di dalam diri umat Islam amatlah penting. Hal ini adalah kerana masyarakat Islam menjalani arus globalisasi pada masa kini. Jati diri dan pegangan umat Islam terhadap syariat Islam perlulah kuat dan mantap. Perkara ini perlulah dilaksanakan kalau anak-anak masih lagi kecil. Hal ini disebabkan mereka lah pewaris agama yang suci dan perlu bagi mereka memahami dan mencintai Islam semenjak mereka masih lagi kecil. Oleh itu, ibu bapa haruslah mencorak titik-titik yang baik kepada anak-anak supaya menjadi pewaris agama yang berjaya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua ahli panel yang telah memberikan pandangan dan jawapan yang bernas berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada forum kali ini. Memang benar, kolonisasi telah banyak mempengaruhi pemikiran generasi muda di negara kita pada sebelum dan juga pasca merdeka. Hal ini termasuklah cara berfikir, bersosial, malah dalam pelbagai aspek kehidupan seharian. Oleh itu, sebagai masyarakat yang cinta akan negara, kita seharusnya berusaha untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif dari kolonial ini dan menerapkan nilai-nilai tradisi bagi membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bebas, berjiwa merdeka dan mempunyai jati diri sebagai sebuah bangsa yang bertamadun menggunakan acuan kita sendiri. Pihak kerajaan melalui pelbagai kementerian dan agensi haruslah memainkan peranan bagi merealisasikan matlamat tersebut. Saya rasa itu sahaja daripada saya dan saya serahkan majlis ini kepada saudari Farah sebagai moderator pertama untuk menutup majlis kita pada kali ini. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan kaedah dan langkah-langkah yang terbaik untuk mengeluarkan pengaruh kolonialisasi dalam pemikiran generasi muda. Seterusnya muncul berjiwa merdeka dengan acuan Malaysia yang bebas daripada ideologi sungsang. Semoga forum ini menjadi wadah bagi melahirkan masyarakat mempunyai pendirian yang tinggi dan mengelakkan mengikuti perkara-perkara yang negatif ini. Harapan saya
untuk forum ini juga mampu memberikan manfaat dan pencerahan yang baik buat hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum saya menamatkan forum ini, izinkan saya memberi pantun ya. Sidang harian sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah atur, entah masuk salah sampai, terimalah salam, salam berpantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia dan salam sejahtera. Terima kasih.